Ah, okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi pertama sekali saya daripada wakil kumpulan ni nak minta maaf sebab kami tak dapat nak on kamera sebab ada masalah internet yang agak perlahan. Jadi seterusnya saya akan mulakan pembentangan ini, iaitu kami akan membuat pembentangan satu unit banglo di Temerloh Pahang. Ini adalah pembentang banglo idaman yang seperti Dr. Iman dah ni. Jadi ahli kumpulan ni adalah terdiri daripada 4 orang, iaitu Hafiz, Farhan, saya Hakimah dan Hanani. Slide seterusnya. Okay, jadi nama syarikat yang kami pilih ialah Astana Impian Sendian Berhad. Seterusnya. Okay, jadi pengenalan, saya nak ceritakan pengenalan dan latar belakang untuk projek kumpulan ni, iaitu dalam kursus berkisah bangunan, kami iaitu pelajar telah dibahagikan mengikut kumpulan dan kami dikehendaki untuk membuat pelan sebuah rumah banglo idaman. Jadi dalam perbincangan tu kami dah untuk bangunkan satu banglo idaman daripada idea masing-masing. Jadi kami memilih untuk membuat sebuah banglo yang terletak di Temerloh Pahang atas beberapa faktor yang sesuai. Iaitu banglo idaman yang kami reka terdapat 4 bilik tidur, 3 bilik air, pejabat, surau, ruang tamu, ruang keluarga, dapur basah dan kering, ruang makan, stor, kolam renang dan bilik dobi. Seterusnya. Okay, jadi terdapat beberapa pelan yang telah ahli kumpulan kami buat daripada hasil pembincangan ni untuk dimasukkan ke dalam proposal pada pembentangan ini, iaitu ada pelan kunci, pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai, pelan bumbung dan konsep. Seterusnya. Okey, untuk pelan kunci, jadi yang dapat dilihat ni adalah pelan kunci untuk cadangan banglo mewah, iaitu mewah setingkat, iaitu di Kampung Paya Luas di Temerloh Pahang. Jadi itu yang ditanda dalam kotak merah kecil tu adalah lokasi untuk banglo idaman kami. Okay, ini untuk pelan kunci. Seterusnya, seterusnya ialah pelan lokasi. Okay, jadi pelan lokasi ni sama, terletak di lorong Haji Taib, Kampung Paya Luas, Temerloh Pahang. Jadi di lorong tu terdapat padang bola, pusat ICT, kedai, derek kedai dan ada tanda tapak cadangan yang diwarnakan warna merah tersebut. Seterusnya ialah pelan tapak. Pelan tapak cadangan kami iaitu sama di lorong Haji Taib, Kampung Paya Luas, Temerloh Pahang. Jadi di situ ialah yang ada anak panah tu ialah tapak cadangan untuk banglo idaman kami. Okay, seterusnya ialah gambaran konsep reka bentuk projek kami. Jadi yang ini ialah yang gambaran konsep awal banglo idaman ni yang ambil daripada sumber internet. Okay, jadi kami guna gambaran ni untuk banglo idaman kami di lorong Haji Taib. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Hanani untuk pelan lantai. Okay, baiklah. Saya akan teruskan pembentangan ini. Okay. Baik, jika anda boleh lihat kat sini ialah pelan lantai. Okay, pelan lantai ni, pelan lantai rumah ni dimensinya ialah panjang 39.9 meter dan lebar 33.5 meter. Dekat sini boleh nampaklah ada beberapa ruang yang dah diutarakan oleh Hakimah tadi. Ada
master bedroom ada room, ada 4 bilik, ada 3 bilik air, ada kalau anda lihat daripada pintu masuk tu ialah dekat nombor 2 tu lah. Nombor 2 tu tempat letak kereta, porch kereta, walkway, beranda, dan nombor 5 tu ialah kawasan living room. Dan nombor 6 ialah focal point kami iaitu kolam renang. Okay, dan yang lain boleh tengoklah dekat bahagian sebelah kiri tu. So next. Okay, jadi ini ialah pelang bumbung. Okay, bahagian hadapan ialah di bawah tu, yang ada arrow tu. Okay, jadi ini ialah pelang bumbung bagi kami punya draft pelang bumbung sebab mengikut pelan asal, pelang bumbung ni dekat bahagian garden dan juga kolam tu tidak berbumbung. Jadi ini ialah kami punya pelan asal lah untuk pelang bumbung ni. Nanti kami akan perbaiki semula. Yang ni ialah kami menggunakan konsep pelan bumbung lumas. Okay. Ni ialah gambaran perspektif 2 point. Okay, kalau boleh nampak yang bahagian depan tu yang sebelah kanan tu lah. Ni yang ini pun gambaran yang draft sebab bahagian tingkap, pintu semua tak ada lagi. Nanti kami akan improvekan lah untuk bahagian gambaran bumbung, pelang bumbung dan juga perspektif ni. Okay, next. Okay, next ialah saya akan cerita tentang konsep bagi banglo idaman kami. Okay, konsep yang kami pilih ialah konsep tropika, di mana konsep ini mengandungi unsur-unsur flora dan fauna serta menekankan sentuhan alam semula jadi. Okay, macam mana yang anda lihat, mana kita menekankan garden dan juga swimming pool tu sebagai focal point di rumah, di banglo idaman kami. So dekat situlah unsur flora dan fauna ni lah. Dan warna cat rumah tu sendiri, warna rumah tu dan apa bahan yang digunakan pada banglo kami. Penggunaan warna-warna bumi akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Konsep tropika ini selalunya mempunyai ruangan yang terbuka untuk menggalakkan kehidupan inside out, iaitu ruang dan rumah sering diintegrasi dengan bahagian luar rumah. Ini seperti yang saya cakap tadi lah. Daripada master bedroom kita boleh nampak garden, daripada ruang living room dan juga dining kita boleh nampak swimming pool. So jadi itulah konsep tropika yang kami tekankan kat sini. Okay, next. Okay, walau bagaimanapun ada beberapa isu lah untuk kami punya banglo idaman ni. Yang pertama ialah tiada reka bentuk pengudaraan di bahagian surau. Sebab kalau kita tengok surau berada, boleh tolong pergi dekat pelan lantai untuk tengok bahagian surau. Okay. So kalau kita tengok nombor 14 tu, surau berada di tengah-tengah bahagian rumah. So tak ada pengudaraan kat situ. Pengudaraan keluar masuk udara lah. Okay. Yang kedua isu tentang surau ni juga ialah sistem perpaipan. Sebab kita ada buat rancangannya ada tempat ambil wuduk dekat dalam surau ni. So perpaipan tu berada di tengah-tengah rumah. So itu ialah isu ni lah. Okay, so pergi kat isu balik. Okay, seterusnya kos pembinaan banglo berkonsepkan tropika ni lebih tinggi berbanding banglo yang biasa dibina di Malaysia. Okay, jadi ini ialah antara isu yang kami dapat melalui beberapa pencarian dekat internet tentang konsep tropika ni. Kebanyakan dalam internet tu, dalam blog-blog tu diorang cakap konsep ni ada beberapa faktor yang menyebabkan konsep macam ni agak mahal lah kosnya. Seterusnya ialah kedudukan garaj kereta agak jauh. Okay, kedudukan garaj kereta tu sebab dia ialah untuk jauh bagi tetamu lah, sebab daripada tetamu parking kereta perlu melalui walkway untuk ke foyer baru boleh masuk living room. Okay, next.
Tapi kekuatan bagi kami punya Banglo Idaman ni antaranya ialah lokasi yang dipilih berhampiran dengan kemudahan penduduk setempat. Contohnya macam masjid, sekolah, padang bola, hospital, pasaraya. Okay. Walaupun kita tengok tadi kita punya lokasi dekat kampung, kat kawasan kampung, tapi di sekeliling kawasan kampung tu memang tempat kemudahan penduduk memang banyak, memang ada kat situ. Kalau boleh kita tengok dekat Pelan tadi ada padang kan, dekat kawasan area situ. So memang dekatlah dengan fasiliti, dengan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh penduduk setempat. Seterusnya ialah kolam renang merupakan tarikan utama di mana menjadi pemandangan bagi beberapa ruang. So ruang yang menjadi pemandangan kolam renang tu ialah living room dan juga dining hall, tempat makan. So bila tetamu berada di living room boleh nampak kolam, bila tengah makan ada kolam, boleh nampak kolam. Okay. Seterusnya ialah taman yang menjadi pemandangan bagi master bedroom. So dekat sinilah keistimewaan master bedroom tu. Dia boleh nampak garden yang ada dekat luar tu. So itu ialah kekuatannya bagi banglo idaman kami. So next. Okay, yang ni ialah concern di mana perkara yang perlu diambil perhatian lah bagi banglo idaman kami ialah lokasi tandas yang agak jauh daripada bilik tempat dan ruang tamu. Okay. Kalau boleh tengok balan tadi, bilik tidur tu berada di belakang dan toilet berada agak jauh lah daripada bilik tidur 4 tu. Mungkin dia akan pergi tandas dekat dapur ataupun tandas yang berada di bilik tidur 2 ataupun 3. So agak jauh lah dekat situ, dia perlu melalui surau, perlu melalui ruang keluarga untuk ke tempat, untuk ke tandas. Seterusnya, okay, ni yang saya cakap tadi. Ni, okay, boleh next. Okay, okay. Sistem perpaipan di bahagian tengah rumah untuk berwuduk di surau. Ni macam yang saya cakap tadi lah, dekat bahagian surau tu disebabkan dia dekat tengah-tengah, bahagian tengah rumah. Jadi sistem perpaipan tu berada di tengah-tengah rumah. Jadi perkara ni kami perlu ambil berat lah macam mana cara untuk sistem perpaipan yang berada di tengah rumah untuk wuduk dalam surau. Okay, jadi saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.